Bertemu kembali. Permintaan bagi hartanah perumahan kini tertumpu kepada kawasan luar bandar pasca COVID-19. Pengurus negara iProperty bagi Malaysia iaitu Shailendra Nathan ini berkata ini susulan waktu kerja yang lebih anjal kini yang mana pekerja dibenarkan bekerja dari rumah. A lot of companies are implementing hybrid working environments, maybe a couple of days working from home. But based on our consumer sentiment surveys, we are seeing a demand for properties outside of the city. And not only that, we are also seeing demand for bigger property with kind of home office space requirements, and also this sustainable living, greenery and so on. So the property seekers demand in this post-COVID is changing, right? In the past, if you think about it, everyone wants to stay and commute closer to where they work, which is generally the city, right, in Klang Valley. But now, with this hybrid implementation that the companies are going towards, purchasers are beginning to now look for bigger property, more cost-effective outside of the city. I think that's more clear from a consumer perspective. Perkhidmatan transit aliran masa MRT laluan Putrajaya Fasa 1 secara rasminya mula beroperasi hari ini, di mana secara tepatnya ataupun pada jam 3 petang semalam, di mana ianya dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Laluan menghubungkan Putrajaya Central dan juga kawasan Damansara itu diharap mampu mengurangkan kesesakan di Kuala Lumpur. Sebanyak 36 buah stesen dibina di sepanjang 57.7 km laluan tersebut, dan bagi pakar hartanah, projek berkenaan pasti memberi kesan terutamanya dari aspek harga hartanah di sepanjang kawasan MRT laluan Putrajaya. Pengurus negara iProperty bagi Malaysia, Shailendra Nathan berkata, berdasarkan data terdahulu berkaitan hartanah di kawasan yang ada hub pengangkutan, sememangnya terdapat pembangunan yang agak ketara di kawasan-kawasan tersebut. As you know, over the years, this is not the first MRT project, and if you look at history, all the areas where MRT projects were launched, generally speaking, there is a decent amount of development that happens. So it is fair to assume that this could also happen in this area. And given that there's a sizable population in Putrajaya in terms of civil servants, and also people who are staying there, and there's a lot of development in terms of property as well that has happened in the recent years, it makes a lot of sense to have a transportation hub there as well. Berdasarkan Pelan MRT laluan Putrajaya, antara kawasan yang dijangka menerima kesan positif termasuk berhampiran bangunan Tun Razak Exchange TRX. Terletak di Jalan Tun Razak, antara jalan paling sibuk di Kuala Lumpur, 6 stesen ditempatkan dari Hospital Kuala Lumpur hingga ke TRX, dengan stesen Raja Uda, Ampang Park, Persiaran KLCC, Conley dibina di antara dua lokasi utama itu. Kewujudan perkhidmatan MRT di kawasan sesak sebegitu dijangka mampu mengurangkan kesesakan dan menggalakkan lebih ramai menggunakan pengangkutan awam kerana ia dekat dengan bangunan pejabat. Selain itu, kawasan sekitar Serdang dan Cyberjaya juga dijangka menerima limpahan pembangunan apabila terdapat 10 stesen ditempatkan di sana, bermula dari Serdang Raya Utara hingga Cyberjaya City Centre. Setakat ini, fasa 1 laluan tersebut akan melibatkan 12 stesen dari Kuasa Damansara ke Kampung Batu dengan kekerapan 4 hingga 6 minit pada waktu puncak.
Dan sudah pasti tumpuan juga kita berikan kepada pergerakan bursa sepanjang minggu ini. Kita melihat jualan besar-besaran berlaku pada awal minggu hari itu. Yep. Dan juga kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat sudah pasti juga mempengaruhi kedudukan bursa tempatan FPMK LCI khususnya sepanjang minggu ini. Untuk itu kita bawakan pakar kita, Syed Muhammad Kifni Syed Kamaluddin, merupakan pengarah MIDF Research yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Syed, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali, keadaan FPMK LCI khususnya sepanjang minggu ini memandangkan kalau kita melihat kegusaran di Amerika Syarikat itu berhubung dengan kenaikan agresif kadar faedah dan juga kalau kita melihat juga dari segi risiko kemelesetan pertumbuhan ekonomi di peringkat global dan juga serantau juga. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan Kak Wani. Di pasaran saham Bursa Malaysia pada penutup semalam, indeks RBM KLCI turun 21 mata sepanjang minggu ini atau penyusutan sekitar 1.4% kepada 1,473 mata. Kejatuhan pasaran saham tempatan didorong reaksi susulan berikutan kejatuhan agak ketara di pasaran saham New York Amerika Syarikat dengan indeks Dow Jones jatuh 4.7% sepanjang minggu ini. Dan tempias kejatuhan ini mempengaruhi dagangan di lain-lain pasaran antarabangsa dan di Eropah. Indeks stock juga jatuh 4.7%. Dan di Asia Tenggara, indeks FTSE ASEAN 40 jatuh 2.4%. Punca utama mendorong tekanan jualan saham di Wall Street itu adalah kerana kekhawatiran kenaikan risiko kemelesetan pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat yang akan membawa kesan negatif terhadap prospek pertumbuhan keuntungan syarikat korporat. Manakala kenaikan risiko kemelesetan pertumbuhan ekonomi itu pula adalah perikutan jangkaan bahawa Reserve Persekutuan Amerika Syarikat akan menaikkan kadar faedah dengan lebih agresif menurut cerun yang curam atau steep trajectory. Keperluan untuk menaikkan kadar faedah dengan lebih agresif ini berikutan tekanan inflasi pengguna yang tinggi di Amerika Syarikat. Baru-baru ini indeks harga pengguna Amerika Syarikat bagi bulan Mei mencatatkan kenaikan melebihi jangkaan pada tahap 8.6%. Itu merupakan kadar kenaikan tertinggi dalam tempoh 4 dekad. Manakala di Malaysia, indeks harga pengguna adalah lebih rendah pada tahap melebihi 2%. Antara sebabnya adalah kerana kawalan harga, terutamanya bahan api kenderaan dan juga beberapa jenis makanan utama. Oleh kerana tekanan inflasi di Malaysia adalah lebih rendah, kami menjangkakan bahawa kenaikan kadar faedah di negara ini tidak akan bersifat agresif. Oleh itu, kesan negatif kenaikan kadar faedah terhadap prospek pertumbuhan ekonomi negara juga dijangka terhad. Namun, adalah dikatakan bahawa apabila Amerika bersin, dunia akan mendapat sesama. Atau when America sneezes, the world catches a cold. Oleh itu, apa yang berlaku di Wall Street akan tetap dirasai di pasaran dunia yang lain, termasuk di Malaysia. Dan seperkara lagi, oleh kerana kedudukannya sebagai mata wang reserve perdagangan dan pelaburan yang terutama, kenaikan kadar faedah dolar Amerika akan mengetatkan kecairan kewangan dunia, yang mana kesannya terhadap harga dan penilaian ataupun valuation merangkumi segala macam aset risiko, termasuk equity, bond, mata wang asing dan juga pasar hadapan. Cik Syed, kalau kita nak melihat kepada prestasi, menyebut berkenaan dengan prestasi, bagaimana dari segi kaunter ataupun sektor mana yang mendahului dan mana juga yang mengalami kejatuhan? Seiring kejatuhan penunjuk pasaran FPMK LCI sepanjang minggu ini, kesemua 13 sektor di pasaran saham tempatan didagang pada tahap yang lebih rendah. Indeks sektor penjagaan kesihatan dan teknologi mengalami kejatuhan terbesar dengan masing-masing mengalami penyusutan lebih 6%. Sektor penjagaan kesihatan mengalami penurunan berikutan tekanan jualan terhadap kaunter pembuat sarung tangan atau glove. Harga kaunter pembuat sarung tangan telah berada dalam arah aliran atau trend menurun semenjak tahun lepas seiring kejatuhan harga jualan purata bagi produk sarung
kerontangan di pasaran antarabangsa. Di samping itu, tekanan jualan terhadap kaunter teknologi pula adalah akibat dari pengurangan relatif minat pelabur terhadap saham pertumbuhan atau growth stocks dan peningkatan relatif terhadap saham nilai atau value stock. Fenomena ini berlaku bukan hanya di Malaysia tetapi juga di pasaran saham lain di seluruh dunia. Manakala kaunter perkhidmatan kewangan yang kebanyakannya tergolong sebagai saham nilai mengalami kejatuhan paling sedikit sepanjang minggu ini pada tahap kurang daripada 0.4%. Dan juga terakhir sekali secara ringkasnya, Encik Syed, mungkin apakah jangkaan untuk hala tuju pergerakan FEMKSCI, pasaran sepanjang Minggu Harapan dan juga mungkin masa terdekat secara ringkasnya? Okey, dalam masa terdekat kami menjangkakan hala pergerakan pasaran saham tempatan akan terus terkesan dengan pergerakan jangka pendek pasaran di Wall Street. Manakala pasaran di Wall Street kini bergelut dengan bagi melaras nilai harga atau to price in sama ada ekonomi Amerika syarikat akan mengalami pendaratan keras ataupun lembut, hard or soft landing akibat tindakan Result Persatuan Negara tersebut menaikkan kadar faedah secara agresif. Oleh itu kami menjangkakan pasaran saham Malaysia dan dunia secara amnya akan juga mengalami keadaan turun naik berjurak besar atau heightened volatility dalam masa terdekat. Namun sekiranya unjuran pertumbuhan negara tahun ini, ekonomi negara tahun ini tidak mengalami kesemakan penurunan seketara pada masa mendatang, kami menjangkakan indeks FBMKSCI akan kembali mengalami arah aliran menaik dalam jangka masa sederhana. Dalam hal ini, faktor-faktor dalaman dan luaran seperti kadar inflasi, pergerakan, kadar faedah, perkembangan geopolitik dunia dan kesalimpahannya terhadap prestasi ekonomi negara perlu selalu diamati dan dinilai. Okey. Encik Syed Muhammad Kifni, Syed Kamaluddin, Pengarah MIDF Research, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Kita akan berhenti rehat sekali lagi kembali selepas ini.